Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Sidi Studio. Ya, selamat malam kepada semua penonton di rumah sana. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan Sidi Studio pada malam ini. Okey, jadi hari ini merupakan hari yang special. Sebab apa? Sebab hari ini saya akan ceritakan tentang sahabat yang terakhir daripada 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam syurga. So, saya tahu korang semua di rumah sana pasti kurang tahu pasal seorang sahabat ni kan. Ya, mungkin sebab beliau ni kurang berusaha untuk mempopularkan diri berbanding dengan sahabat-sahabat lain. Tapi korang jangan risau, sahabat ni bukan sahabat yang biasa. Sahabat ni sahabat yang sangat luar biasa. Kalau saya sebut je tentang abang ipar beliau, korang pasti akan tahu sebab beliau ni adalah orang yang sangat masyhur. Jadi korang memang akan tahu. Okey, jadi kalau korang nak tahu siapakah abang ipar beliau dan apa yang akan berlaku kepada Sa'id bin Zaid ini, so kita tengok dulu intro Sidi Studio. Okey. Sa'id bin Zaid ini berasal daripada Bani Adi, salah satu kabilah yang sama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi korang dah tahulah siapakah abang ipar kepada Sa'id bin Zaid ini. Beliau ini dibesarkan dalam keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya sendiri berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim AS, iaitu ajaran Hanif ataupun agama Hanif, yang mana merupakan syariat yang dipegang sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul. Jadi sejak kecil beliau telah dididik, telah diasuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada ketika itu kaum mereka sendiri masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi ada satu kisah tentang ayahnya bernama Zaid ini. Ayahnya pernah bersama dengan Rasulullah SAW di suatu lembah. Pada ketika itu mereka dijamah dengan makanan yang mana asalnya disembelih untuk berhala. Jadi mereka pun menolak makanan tersebut kerana mereka tahu makanan tersebut adalah makanan yang tidak baik. Jadi kalau kita lihat di sini, ayahnya sendiri mempunyai iman yang sangat kental, maka tidak mustahillah anaknya yang bernama Sa'id ini mencontohi ayahnya. Okey, berbekalkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh ayahnya, maka ketika datangnya Islam, Sa'id ini mudah untuk menerima Islam dan menjadi antara orang yang terawal memeluk agama Islam. Salah satu bentuk pengamanan yang dilakukan oleh Sa'id bin Zaid ini adalah ketika mana beliau nak mempertahankan keimanan bukan saja untuk diri sendiri, bahkan untuk isterinya yang tercinta, iaitu Fatimah binti Khattab. Ada satu kisah yang masyhur yang selalu kita dengar ketika mana satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab hendak membunuh Rasulullah SAW. Maka ketika dalam perjalanan, niatnya pun terbantuk kerana mendapat tahu bahawasanya keluarganya sendiri menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tak marahnya? Kita ni dah berusaha untuk menjatuhkan Islam, pada ketika itu belum menyembah Islam lagi beliau ni. Okey, so mana tak marah bila dapat tahu keluarganya sendiri beriman kepada Allah SWT, maka beliau pun bergegas ke sana. Jadi pada ketika itu keluarga mereka sedang belajar Al-Quran bersama dengan Khabbab. Abu melihat Sayyidina Umar Al-Khattab datang, Khabbab pun bersembunyi dan Sa'id bin Zaid ini memberanikan diri untuk berhadapan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, legend dekat Mekah pada ketika itu. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab menanyakanlah kepada Sa'id bin Zaid tentang apa yang didengarinya di luar tadi. Apabila mendapat jawapan yang tidak dikehendakinya, maka Sayyidina Umar Al-Khattab pun memberi hadiah sedikitlah kepada Sa'id bin Zaid, maka jatuhlah kawan tersebut. Maka isterinya yang tercinta ni pun nak membela kepada Sa'id bin Zaid ini dan dia pun mendapat hadiah juga. Okey, jadi selepas itu mereka pun menjelaskanlah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang apa yang berlaku sebenarnya, apa yang didengari oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dan kemudiannya dibacakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ayat daripada surah Taha. Maka hati Sayyidina Umar Al-Khattab pun menjadi reda, dan setelah itu beliau pun memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah SAW dan menjadi pembela kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Okey, kita pergi kepada sejarah perang pula. Walaupun kita jarang dengar nama beliau ni dalam rentetan sejarah perang, tapi sebenarnya beliau ni memainkan peranan yang sangat besar dalam perjuangan Islam. Ketika mana perang Badar, beliau telah ditugaskan oleh Rasulullah SAW sendiri bersama dengan Talhah bin Ubaidillah untuk pergi menyiasat tentang keberadaan kafilah pedagang-pedagang Quraisy pada ketika itu. Jadi setelah selesai misi, beliau pun melihat Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang daripada Badar pada ketika itu, yang mana mereka menang dalam peperangan tersebut. Tapi Rasulullah SAW tidak menyanyikan perjuangan mereka. Jadi Rasulullah SAW masukkan nama mereka berdua dalam kalangan orang yang menyertai perang Badar. Okey, kalau kita lihat juga Sa'id bin Zaid ini adalah orang yang mana selalu duduk di saf hadapan bersama Rasulullah SAW dalam medan peperangan, dan juga beliau ni
antara orang yang duduk di saf hadapan juga ketika mana nak solat. Jadi kalau kita nak berjaya, nak jadi seperti Sa'id bin Zaid ini, kena duduk di barisan hadapan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, barulah kita akan berjaya seperti beliau. Beliau ni juga antara orang yang mana hidup di zaman keempat-empat Khulafaur Rasyidin dan beberapa khalifah setelahnya lah. Kalau kita lihat, beliau ni adalah orang yang sentiasa mentaati pemerintah, tetapi beliau antara orang yang mana tidak suka ditawarkan jawatan pemerintah kepadanya. Ada juga satu ketika itu beliau telah ditawarkan untuk menjadi seorang gubernur di Syam pada ketika itu, ketika mana Islam telah berjaya menakluk Rom, tapi beliau berkata bahawasanya beliau ni hanya suka berada di belakang tabir. Sa'id bin Zaid ni adalah orang yang mana mustajab doanya. Ada satu ketika beliau telah difitnah mengambil hak orang lain. Jadi ada seorang wanita yang bernama Arwah binti Aus telah mengadu kepada Khalifah Marwan, khalifah ketika itu, bahawasanya tanahnya diambil oleh Sa'id bin Zaid. Jadi melihat kejadian tersebut, Sa'id bin Zaid ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan pengajaran yang sewajarnya kepada wanita tersebut. Maka Allah pun makbulkan doa hamba-hambanya yang sangat hebat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membutakan mata wanita tersebut, dan akhirnya wanita tersebut jatuh ke dalam telaga dan meninggal di dalam telaga tersebut dan dikebumikan di dalamnya. Pada detik-detik kewafatannya, fitnah sudah mulai berleluasa dalam dunia Islam, yang mana bermula daripada Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali dan zaman-zaman seterusnya. Jadi beliau pun mengambil keputusan untuk menyendiri di sebuah lembah yang bernama Aqib, lembah yang menyimpan kesan-kesan istana dan bangunan-bangunan sebelum kedatangan Islam. Akhirnya pada umur 84 tahun beliau pun meninggal dunia, lalu jenazahnya dibawa ke Madinah dan disemadikan di Baqi'. Begitulah riwayat hidup orang yang banyak berjasa kepada Islam. Walaupun namanya kurang didendangkan, kurang didengarkan kepada kita, tapi beliau tetap berjuang tanpa pernah lelah. Apa yang penting sebenarnya bukanlah nama ataupun kemasyhuran, melainkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menegakkan agama Islam itu sendiri. Itu yang paling penting. Sekian daripada saya. Alhamdulillah selesai sudah 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam syurga. Sepatutnya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah SWT hadirkan kepada kita sahabat-sahabat yang hebat, 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam syurga. Sahabat-sahabat yang lain juga, sahabat-sahabat yang banyak berjuang kepada agama Islam. Sebabnya kita kena sangat bersyukur kerana Allah hadirkan mereka untuk kita. Tanpa mereka, siapalah kita pada ketika ini, tak tahulah apa yang kita buat pada ketika ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah, jadi selepas ni saya akan buka topik yang baru. So kepada penonton rumah sana, bolehlah request topik yang boleh saya bawakan kepada anda semua untuk episod yang akan datang. Tak kisahlah tajuk apa yang anda nak, tulis saja di ruang komen. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.